Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini 16 Oktober 2022 bersama dengan saya lagi sekali Datuk Dr. Ismail dalam satu lagi program Chit Chat bersama Dr. Ismail. Dan pada hari ini saya akan bongkarkan satu sindiket kecurian di Bukit Enggang, SIK, yang telah diketahui umum dan kebanyakan mereka-mereka yang mengikuti isu ini mengetahuinya, tetapi saya akan dedahkan satu benda di akhir program ini yang belum lagi diketahui oleh orang ramai. Jadi saya harap semua netizen, semua yang melihat program ini di luar sana untuk tunggu sehingga akhir, untuk memastikan akhirnya kita faham dengan pendedahan ini, dan kita nak supaya tindakan segera diambil oleh pihak yang berwajib, pihak kerajaan. Sebab apa? Isu rare earth element ini sangat penting sebab ia memberi ancaman kepada kehidupan. Sekiranya benar di dalam REE itu yang kemungkinan boleh ada itu bahan radioaktif. Cuba bayang kalau bahan radioaktif ada dan tidak ditangani walaupun telah diketahui dan masih berterusan, cuba bayang bagaimana ia memberi ancaman kepada kehidupan. Jadi sebab tu saya kira hari ini saya membuat program ini supaya selepas ini tindakan segera diambil oleh pihak yang berwajib dan seterusnya menyelesaikan isu ini secara tuntas, secara cepat. Tuan-tuan, saya bermula dengan sedikit latar belakang. Mungkin kita boleh tunjuk bagaimana demokrasi negara ini tercabar apabila berlakunya langkah Sheraton yang mengubah kerajaan. Langkah Sheraton adalah langkah yang dibuat oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan kerajaan, merampas kerajaan yang ada pada masa itu, kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Ia berlaku sekitar bulan Februari dan juga Mac 2020. Dan ekoran daripada perubahan pentadbiran di Putrajaya, maka berubah juga negeri-negeri. Negeri Johor, negeri Perak, negeri Melaka. Dan akhir sekali berlaku juga 2 bulan kemudian, iaitu bulan 5, bulan Mei 2020, pertukaran kerajaan berlaku di Kedah. Sama seperti di federal, di pusat, kerajaan negeri Kedah yang dahulunya diterajui oleh Pakatan Harapan yang dipilih, yang mandatnya diberi oleh rakyat, akhirnya bertukar wajah dengan kerajaan yang didominasi oleh PAS, yang menteri besarnya daripada PAS. Jadi sebaik sahaja mereka mengambil alih kerajaan pada bulan 12, iaitu beberapa bulan daripada tarikh itu, Datuk Seri MB telah mengumumkan suatu yang pada setengah orang menggemparkan, tetapi pada orang ramai, pada yang telah mengetahui letak duduk berkait dengan REE ini, tidak ada benda yang baru. Sebab REE ini, Rare Earth Elements ini, bukan ada pada masa bermula pada Mei 2020. Dia telah ada lama. Semasa saya Exco 2008 dulu pun kami telah ketahui, dan ianya sebelum itu telah ada. Telah disebut, telah diumum, telah diketahui. Jabatan JMG contohnya telah menyenaraikan beberapa negeri yang mempunyai rare earth elements. Jadi apa yang disebut oleh Datuk Seri MB pada masa itu adalah di bawah bumi Kedah ini, iaitu di SIK, terutamanya di Bukit Enggang, terdapat sebanyak 43 trilion. Pada masa itu dia umum 43 trilion. Tetapi the next day diubah. Dia kata bukan 43 trilion tetapi 62 bilion. Dan bermula dari itu, pada masa yang sama, pada masa dia mengumumkan bahawa terdapat unsur nadir bumi yang disebut rare earth elements tadi di Bukit Enggang, pada masa yang sama dia telah mengumumkan telah melantik satu syarikat yang berpengkalan di Kuala Lumpur.
syarikat ini telah diberi hak untuk membuat eksplorasi. Maknanya membuat penyelidikan awal tentang REE ini, adakah ia viable, adakah ia boleh seterusnya selepas itu dibuat pelombongan dan seumpamanya. Dan selepas daripada tarikh itu tidak ada berita baru. Sehingga saya bertanya di dalam dewan. Pertanyaan saya lebih kurang adalah apa status terkini tentang rare earth elements yang telah dijumpai di SEC yang telah disebutkan hari itu. Dalam jawapannya, Datuk Seri MB memberi jawapan bahawa tidak ada benda baru, syarikat yang dilantik melakukan eksplorasi dan setakat ini tidak ada apa-apa yang baru yang telah dilakukan. Mungkin sebahagian daripada kita tidak tahu rare earth elements ataupun unsur nadir bumi itu apa. Jadi, saya ulang lagi sekali, rare earth elements ini adalah bahan yang terdapat di dalam bumi yang senarai, yang unsur-unsur ini ada dalam jadual kimia yang kita belajar dulu. Tingkatan 4 dulu kita belajar inilah. Kita ada oksigen, kita ada hidrogen, kita ada emas, kita ada nikel, besi, dan dalam senarai ini juga terdapat 17 elements ataupun unsur yang disebut rare earth elements tadi yang berkemungkinan sebahagiannya mempunyai bahan radioaktif. Jadi bahan ini nilainya tinggi sebab dia digunakan untuk membuat benda-benda yang berteknologi tinggi. Jadi saya ulang lagi sekali, bahan ini adalah bahan yang mempunyai nilai tinggi, mahal, dan kemungkinan bersama dengan bahan ini sebahagian dari bahan ini juga mempunyai bahan radioaktif. Lalu apabila tidak ada apa-apa yang berlaku, saya pada anggapan saya memang tidak berlaku apa-apa. Tetapi sehingga pada 3 Oktober baru ni, pada awal bulan ini, berlaku satu pendedahan ataupun berita di muka depan Utusan Malaysia yang menyebut bahawa tajuknya sindiket curi nadir bumi di Kedah. Curi nadir bumi di Kedah, dan kalau ikut laporan tu, kecurian ini telah berlaku 2 tahun. Walaupun pada pandangan saya ianya berlaku dalam 6 bulan yang terakhir, tetapi berita itu menyebut sebegitu. Lalu pada hari yang sama, disebabkan oleh isu ini adalah isu yang sangat penting, disebabkan oleh isu ini, isu yang boleh, sebagaimana di awal tadi saya sebut, boleh melibatkan ancaman kepada kehidupan manusia dan juga binatang dan juga nyawa. Lalu pada hari yang sama saya telah membuat laporan polis untuk memastikan bahawa sindiket ini, isu ini dapat disiasat oleh polis dalam masa yang segera. Saya juga telah membuat laporan SPRM untuk pada keesokan harinya, untuk sekali lagi untuk memastikan bahawa bidang kuasa SPRM untuk melihat komponen-komponen yang menyebabkan bagaimana nadir bumi ini dapat dicuri, dapat dikeluarkan. Apakah ada benda-benda yang dari segi pentadbiran, dari segi pengurusan, adakah ada benda-benda yang boleh dilihat oleh SPRM? Apakah ada berlaku rasuah di antara jabatan-jabatan kerajaan contohnya? Sebab untuk curi ini, untuk bawa keluar nadir bumi ini, banyak sangat pihak yang terlibat. Satunya pihak Tuan Tanah itu sendirilah. Tuan Tanah adalah MBI. Termasuk pejabat tanah, termasuk pejabat hutan, termasuk alam sekitar, termasuk JMG dan banyak lagi pihak. Jadi saya telah membuat laporan kepada SPRM supaya SPRM segera masuk, menyiasat dan mengambil tindakan untuk memastikan lagi sekali isu ini dapat ditangani dengan segera. Jadi saya kira itu yang telah kita faham daripada pendedahan yang telah dibuat oleh banyak pihak. Dan
pada pendedahan itu yang sebenarnya berlaku apabila berlaku kemalangan. Lori yang membawa keluar bahan nadir bumi ini, sebaik saja dia keluar daripada jalan jalan balak itu yang naik ke bukit itu, berlaku kemalangan dan polis tahan. Dan daripada sinilah polis mengetahui bahawa bahan yang ada di dalam lori itu yang dibawa itu adalah mengandungi nadir bumi. Walaupun jawapan di Parlimen oleh menteri yang berkaitan, dia kata pihak kami, jabatan kami ataupun kementerian kami mempunyai alat-alat yang moden, alat-alat moden untuk mengenal pasti apa yang berlaku di kawasan pelombongan ini, di kawasan hutan ini, untuk kalau ada komponen-komponen kecurian dan seumpamanya, kami dapat mengenal pasti. Tetapi yang sebenarnya bukan berlaku, bukan disebabkan oleh pihak kementerian ataupun pihak jabatan yang mengenal pasti kecurian ini berlaku, tetapi kecurian ini berlaku hanya setelah berlaku kemalangan lori tadi bersama dengan sebuah kereta dan polis masuk, polis tahan disebabkan oleh ada keraguan, ada benda dalam tu, iaitu REE yang kita maksudkan, yang kita bincang pada hari ini. Jadi akhirnya lelaki ini ditahan dan dikompaun. Dan dikompaun ini adalah oleh pejabat hutan. Sebab dia ceroboh hutan simpan. Bukit Enggang ini adalah status dia hutan simpan yang telah dibenarkan oleh pihak hutan untuk pihak kerajaan membuat apa yang disebut ladang hutan. Jadi hutan simpan ini tidak boleh diceroboh. Jadi lelaki ini ditahan, dikompaun atas pencerobohan hutan simpan dan juga melakukan aktiviti yang dilarang di kawasan hutan simpan ini. Jadi mungkin keseluruhan yang saya sebutkan tadi ini, kita tengok beberapa gambar yang diambil daripada drone dan juga sebuah video yang dibuat oleh rakan-rakan alam sekitar kita. Jadi kita tengok gambar dan juga video. Untuk selepas itu barulah saya buat pendedahan yang seterusnya. Kami hairan ada kenderaan mewah bercermin gelap dan lori naik ke Bukit Enggang pada waktu tertentu diiringi pacuan 4 roda di Syaki Tontok sejak Jun lalu. Jika hanya tanam durian Musang King, kenapa perlu ada pergerakan kenderaan sebegitu? Itu kata Zulkifli Hasan, 54 tahun kepada Metro Ahad. Penduduk berhampiran Bukit Enggang itu berkata setiap 2 hari sebuah lori kecil masuk ke Bukit Enggang pada jam 11 pagi sebelum keluar pada jam 2 petang. Pada masa sama katanya setiap 3 hari sebuah trailer 14 tayar akan masuk jam 6.30 petang dan keluar jam 12.30 malam. Oleh kerana curiga, Zulkifli bersama rakan mengekori lori terbabit selepas kenderaan itu keluar dari bukit berkenaan. Katanya lori terbabit menghala ke Tasik Beris, pemandunya kemudian berhenti di satu kawasan kolam ikan dan mengeluarkan bungkusan seperti guni sebelum membersihkan bahan di dalamnya. Seorang lagi penduduk yang hanya mahu dikenali sebagai Man 40-an berkata, beberapa penduduk kampung pernah naik ke kawasan berhampiran kegiatan itu yang terletak di celahan antara 2 bukit mendapati pekerjanya tidak boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan dipercayai dari Cina selain kawasan mereka bekerja turut dipagar. Dakwanya ada laporan polis dibuat seorang kenalan mereka Julai lalu, namun tiada tindakan diambil berikutan kegiatan itu berlaku di kawasan hutan simpan kekal yang berada di bawah tanggungjawab Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, JPNK. Sementara itu, Muhammad Mursyidi Murad, 70 tahun pula berkata, kegiatan itu terbongkar bulan lalu apabila berlaku kemalangan membabitkan lori baru keluar dari simpang jalan dengan sebuah kereta dipandu wanita jam 2.30 petang. Katanya kemalangan berlaku di depan rumahnya dan tiada kemalangan jiwa berlaku. Polis memeriksa guni di bawah lori terbabit dan ternyata kandungannya mencurigakan. Polis merampas guni yang dibawa dan diserahkan kepada JPNK untuk siasatan. Mungkin saya beri sedikit gambaran kepada mereka-mereka yang di luar sana yang tidak mengetahui
letak duduk ataupun keadaan sebenar Bukit Enggang. Gambar tadi, video tadi menunjukkan pintu masuk. Di atas Bukit Enggang itu, apabila kita naik melalui jalan pembalakan dahulu, pintu pagar yang ditunjukkan dalam video tadi adalah pintu masuk kepada 3 projek di Bukit Enggang. Pintu masuk itu adalah projek ladang solar. Daripada ladang solar itu perlu menaiki 4 roda sejauh lebih kurang 5-6 km lagi masuk untuk pergi ke kompartmen 12, 13, 14 dan 15. Yang didakwa berlakunya pelomongan ataupun kecurian REE tadi, dan pada masa yang sama di kompartmen itu juga berlaku apa yang disebut projek tanaman musangking. Jadi di kawasan itu ada 3 projek, itu ladang solar, pintu masuknya di situ, dan ada jaga dan keluar masuk. Semua kenderaan melalui pintu itu akan dicatat, dan di belakang daripada ladang solar itu lebih kurang 5 hingga 6 km adalah ladang yang dibuat tanaman musangking, dan juga di situlah, kawasan itulah juga yang yang didakwa berlakunya pelomongan dan kecurian REE. Saya nak bawa sedikit apa jawapan Menteri Besar setakat ini. Menteri Besar jawapan dia adalah dia kata yang pertama, dia tidak tahu menahu, dan kecurian itu bukan dilakukan oleh syarikat yang dilantik. Ingat tadi saya sebut bahawa apabila dia buat pengumuman terjumpa ataupun ada REE di bawah Bukit Enggang, dia sebut juga telah melantik satu syarikat berpengkalan di Kuala Lumpur, itu Prospek Suria Kedah Sdn Bhd. Jadi sekarang MB jawab yang pertama, dia kata yang curi itu tidak ada kena-mengena dengan syarikat ini. Satu. Yang kedua, dia sebut kecurian itu tidak berlaku di mana-mana tanah kepunyaan MBI ataupun Menteri Besar Incorporated. Jadi maknanya kecurian itu berlaku di luar kawasan tanah MBI dan dilakukan oleh orang lain, bukan daripada syarikat yang telah dilantik untuk membuat eksplorasi. Tetapi pertanyaan kita adalah, jalan masuk ke semua tempat itu hanya melalui satu jalan. Dan tanah yang kompartmen yang saya sebutkan tadi ini adalah tanah kepunyaan MBI. Jadi saya nak bongkar hari ini siapa ataupun siapa syarikat yang dimaksudkan, yang MB telah dedahkan hari ini, yang telah sebut di awal Disember 2020, syarikat Prospek Suria Kedah Sdn Bhd ini siapa punya? Syarikat ini adalah syarikat yang dari segi pemegang sahamnya ada 4 pemegang saham. Satu, Prospek Suria Sdn Bhd, itu syarikat induk Prospek Suria yang memegang sebanyak 49 ataupun 49% saham. Ada 2 penama orang Cina. Satu saya syaki warga Cina, satu lagi saya syaki warga negara kita, mempunyai masing-masing 20% dan 16%. Jadi kesemuanya itu jumlahnya adalah 85% pemegang saham, sementara 15% lagi adalah kepunyaan Menteri Besar Incorporated. Kita lihat pengarah, lembaga pengarah ataupun pengarah syarikat Prospek Suria Kedah Sdn Bhd. Jadi sekali lagi, kalau kita tengok directors ataupun pengarah syarikat ini, 2 daripada pengarahnya mempunyai IC Malaysia. Itu 2 nama itu adalah orang Melayu, sementara 3 lagi mempunyai memegang pasport antarabangsa yang disyaki adalah warga negara China.
Jadi kita nak supaya yang Datuk Seri MB menyebut tadi bahawa kecurian itu tidak dilakukan oleh pihak yang dilantik ini. Jadi kalau tidak dilakukan oleh mereka, siapa? Dan yang ditahan hari itu ni sudah tentu mampu untuk memberi maklumat, dan kita nak supaya disiasat segera. Sehingga sekarang tidak ada apa-apa maklumat. Jadi hari ini kita mendedahkan bahawa inilah syarikatnya, pegangan sahamnya 15%-nya daripada MBI. Yang MB sebut tadi ni, MBI tidak terlibat dalam apa-apa juga kegiatan kecurian ini, sama ada dari segi tanahnya ataupun dari segi syarikat yang dilantik. Dan daripada pendedahan ini kita lihat bahawa sebahagian besar daripada saham ini dipegang oleh syarikat daripada bangsa asing, itu warga, kita syaki warga China yang memegang pasport antarabangsa. Jadi sekali lagi, pendedahan ini adalah bertujuan untuk pihak-pihak berwajib segera menyiasat, segera mengambil tindakan dan hentikan apa juga yang boleh memberi bahaya kepada kehidupan. REE tadi disebut oleh video tadi ni, pada awalnya dicuci, dia ambil, dia letak dalam guni dan dicuci di puncak beris pada awalnya. Dan sekarang saya difahamkan sebelum tangkapan itu dibuat, dicuci di lembangan di antara bukit-bukit Enggang itu ada suatu kawasan lembah, dicuci di situ, dan aliran lembah itu akhirnya sampai kepada Sungai Muda. Akhirnya sampai kepada Sungai Muda. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hentikan segera kecurian yang berlaku. Sebab kecurian ini akan menghilangkan hasil negeri dan hasil negara. Hasil negeri dan hasil negara. Jadi pendedahan ini saya kira adalah untuk memastikan bahawa semua pihak bergabung tenaga, pihak MBI juga, pihak Menteri Besar juga, pastikan bahawa khazanah negeri ini, khazanah negara ini dapat dipelihara dan ianya tidak memberi ancaman kepada kehidupan di negeri Kedah dan juga kehidupan orang ramai. Jadi saya kira itu saja. Semoga pendedahan ini akan menyelesaikan satu isu besar ini, dan kita harap dalam masa terdekat ianya akan diambil tindakan mereka-mereka yang terlibat. Saya kira itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.